Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam ahli jawatan kuasa dan juga tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita dapat sama lagi dalam kuliah sirah, dan kuliah sirah kita di sini berbincang masih lagi tuan-tuan tentang tajuk-tajuk sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, sebelum Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini tajuk kita ialah, ada dua tajuk kan ni tuan-tuan. Yang pertama tajuk kita Harbul Fijar. Harb makna dia perang, perang Fijar. Itu tajuk yang pertama. Dan tajuk kita yang kedua ialah Hilful Fudul. Hilf ni ialah perjanjian, perjanjian yang dikenali dengan nama perjanjian Fudul. Apa dia? Satu Harbul Fijar, perang Fijar. Yang kedua ialah Hilful Fudul, perjanjian Fudul. Ketika Nabi SAW berusia 14 tahun, menurut sebahagian para ulama, Nabi SAW dikatakan terlibat dalam perang yang dipanggil dengan perang Fijar. Fijar ni ialah daripada perkataan fajarah, yafjuru, fujur, yang membawa makna peperangan yang tidak baik, peperangan yang melampaui batasan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Harbul Fijar. Jadi melihat kepada nama tu pun tuan-tuan macam kurang sesuai dengan penyertaan Nabi SAW. Kisah ni tuan-tuan, untuk kita faham, kita kena tahu dulu sedikit latar belakang bangsa Arab, yang mana bangsa Arab ni tuan-tuan dulu ni mereka dah masuk Islam di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam duduk di kota Mekah, dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menyebarkan ajaran Islam ke seluruh ceruk rantau di kawasan tanah Arab. Jadi semua mereka masuk Islam lah. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Dan amalan tersebut, walaupun bangsa Arab ni dah pun melampaui batas, dah tinggal dah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi masih ada lagi sikit-sikit mereka ikut. Di antaranya ialah pengharaman peperangan pada ketika bulan haram. Bulan orang buat haji, bulan salah satunya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi bulan apa tuan-tuan? Bulan Rejab. Tuan-tuan ingat 4 bulan ini bulan haram dipanggil tuan-tuan. Tak boleh perang. Kita dalam Islam pun sampai hari ini pun hukum tu terpakai lagi. Apa-apa perkara yang tidak baik, dosa yang kita buat pada bulan haram, digandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Allah tetaplah, bila pada ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetaplah bulan ni ada 12 bulan. Minha, dalam 12 bulan tu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dihormati, yang penuh dengan kemuliaan. Bulan ni tak boleh buat dosa. Bukan makna bulan lain boleh buat, tapi kalau buat dosa juga pada bulan ni, Allah Subhanahu wa taala amat murka kepada orang-orang itu. Dosa dia besar. Zalika dinul qayyim, sehinggalah akhir ayat. Jadi pada bulan ni tuan-tuan tak boleh perang. Salah satunya tidak boleh berlaku peperangan. Dan kalau peperangan tu pula tuan-tuan berlaku di dalam kawasan tanah haram yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tanda dah
nyuruh ni sampai penyuruh ni sampai sini sampai sini. Ni kawasan dipanggil tanah haram. Haram tu makna dia penuh dengan kehormatan. Tak boleh berlaku apa-apa perkara dosa di kalangan kita lah, tak boleh buat. Jadi orang Arab hak hukum ni dia pakai walaupun dia dah sembah berhala pada ketika itu, dah sembah batu bata dah pada ketika itu, Allat wal Uzza, Hubal, semua penuh, tapi hak ni dia jaga tuan-tuan. Dan orang Arab waktu ni lah waktu yang mereka mudah untuk pergi berniaga, sebab semua orang Arab terima waktu ni kita tak akan perang. Jadi musim ni sajalah musim untuk mereka pergi berniaga secara aman. Kalau waktu lain, kalau selamat, selamatlah. Kalau tak selamat, nasib. Sebab tidak ada satu perjanjian untuk nak selamatkan barang-barang tersebut. Okay. Jadi berlaku kisah ni tuan-tuan apabila ada seorang raja Arab yang terkenal, iaitu An-Nu'man bin Al-Munzir. Raja An-Nu'man bin Al-Munzir di Hirah. Dia ni tuan-tuan, dia juga berniaga. Dia nak bawa barang dagangan dia ni pi ke pasar Ukaz. Orang Arab dia ada beberapa pasar-pasar besar macam kita lah. Kita ada expo pertanian, peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Waktu ni kan orang berniaga untung banyak. Duit mereka pun ada juga. Pasar-pasar besar ni antara yang paling terkenal ialah pasar Ukaz. Jadi dia nak bawa barang dagangan dia, tapi dia takut barang-barang dagangan dia ni akan dirampas, akan diceroboh. Ada lanun qutta'ut tariq di tengah jalan. Jadi dia nak hantar barang tapi takut. Jadi pada ketika itu dia minta di kalangan siapa-siapa yang ada ni, siapa yang berani memberi jaminan kepada dia untuk jaga barang dagangannya supaya sampai ke kawasan pasar Ukaz untuk diniagakan dan dibawa balik ke tanah Hirah dengan selamat. Jadi pada ketika itu tuan-tuan ada dua orang tokoh. Yang pertama nama dia Urwah bin Utbah Ar-Rahal, seorang. Dan yang kedua lagi nama Al-Barrad bin Qais Al-Kinani. Ni ada dua orang ni ada dalam majlis dia. Dua orang ni orang besar, orang yang terkenal. Pada ketika itu tuan-tuan, bila Raja Hirah tadi iaitu Nu'man bin Al-Munzir kata, man yujiru li tijarati hatta tablugha Ukaz, siapa yang boleh tolong bagi pelindungan kepada barang dagangan aku ni sehingga sampai ke pasar Ukaz? Al-Barrad, salah seorang yang ada dalam majlis tersebut, Al-Barrad bin Qais ni dia kata, ana ujiruha ala Bani Kinanah, saya tuanku, saya akan jamin barang dagangan tuanku ni akan selamat sampai ke pasar Ukaz daripada Bani Kinanah. Bani Kinanah ni siapa tuan-tuan? Bani Kinanah ni ialah keturunan Quraisy lah. Atas lagi ni ada nama Kinanah. Kalau kita baca nama keturunan Nabi SAW, atas lagi akan ada nama Kinanah. Atas pada Quraisy lagi. Maknanya Quraisy berada di bawah kabilah Kinanah ni lah. Dia bagi tawaran dia akan beri perlindungan kepada barang dagangan yang akan dibawa ke pasar Ukaz. Pada ketika itu ada satu orang lelaki tuan-tuan daripada kabilah Qais Ailan. Ni nak ingat nama kabilah ni pun satu juga ni, bukan senang nak ingat ni kan. Daripada kabilah lain lah yang bukan daripada keturunan Kinanah ni. Depa ni bermusuh. Ada dah permusuhan sebelum tu pun. Jadi dia kenal ni Al-Barrad tadi ni. Barrad ni orang jahat ke orang baik? Orang yang tak boleh harap. Jadi dia masa ketika itu tuan-tuan, bila Raja Nu'man nak menawarkan siapa yang nak bagi pelindungan, tiba-tiba Al-Barrad tawarkan dia yang akan bagi pelindungan. Tiba-tiba Raja An-Nu'man tak mau. Nak jadi ceritanya Raja Nu'man tak mau. Pasal apa dia tak mau? Pasal dia hanya akan beri perlindungan daripada Bani Kinanah sahaja. Kinanah ni makna keturunan dia saja. Orang lain dia tak bagi jaminan. Jadi kata Raja An-Nu'man, aku bukan nak lindungi barang aku daripada orang Kinanah saja, banyak lagi bangsa Arab lain yang ada di kawasan tu. Aku nak daripada semua orang, daripada semua kabilah Arab mana pun. Jadi Urwah ni bila dengar lagu tu tuan-tuan, dia lega. Lalu dia puji Raja Nu'man dengan kata-kata dia. Dia kata, abaital la'na akalbun khali'un yujiruha lak. Dia puji Raja
pada masa yang sama dia kutuk ni kawan hak yang seorang lagi ni. Kawan ni pula kepala masam jahat. Dia kata abaital la'nah. Perkataan Arab kalau makna abaital la'nah ni makna engkau telah enggan menerima laknat orang kepada kamu. Kalau kamu terima dia bagi perlindungan kepada kamu, saya orang maki kamu ya. Jadi bila kamu tolak abaital la'nah, kamu telah buat satu benda yang baik, iaitu kamu dah menolak orang mencela dan memaki kamu kerana kamu tolak perlindungan daripada ni dia ni hak jahat ni. Lepas tu dia kata apa? Akalbun, kalb makna apa tuan-tuan? Anjing. Orang Kedah kata anjing. Akalbun khali'un, kalau terjemah bahasa Melayu kita lah, anjing korap ni kah? Tu ayat tu sakit hati tuan-tuan kan. Tapi Arab dia tak kata anjing korap. Khali' ni orang khali' lucah, kotor, itu makna dia. Kalau orang Melayu kata anjing korap lah. Akalbun khali'un yujiruha lak, ni anjing korap ni nak lindung barang. Dia kata lagu tu kepada raja ni, kepada Al-Barrad. Jadi Al-Barrad ni tuan-tuan, dia pendam lah hati, hang kata aku anjing korap no. Dia sakit hati. Ana ujiruha ala ahli syih wal faysum wal qaysum min ahli najd wa tihamah. Tak payah dia, aku yang akan beri perlindungan kepada barang-barang kamu ni daripada semua orang. Daripada ahli najd, daripada orang-orang tihamah. Faqala Al-Barrad. Jadi Al-Barrad yang terasa hati ni, dia geram. Dia kata atujiruha ala Kinanah ya Urwah, adakah kamu kata ni kamu nak lindungi barang aku daripada orang Kinanah juga, keturunan dia? Qala Urwah, qala na'am wa 'ala an-nasi kullihim. Ya, dia kata kabilah hang aku jaga. Dia tak boleh sentuh barang ni, dan daripada semua manusia. Jadi tuan-tuan, Al-Barrad ni dia pendam. Pan raja tak berani tunduk tuanku kan, tapi dia sakit hati. Jadi bila dia sakit hati tuan-tuan, bila barang dagangan dibawa daripada negara Hirah dibawa sampai ke pasar Ukaz, dalam perjalanan tu Al-Barrad serang hendak tengah jalan. Dia bunuh Urwah dan dia rampas semua barang dagangan milik Raja Hirah, iaitu An-Nu'man bin Al-Munzir. Jadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan ni tuan-tuan menyebabkan berlaku perang antara dua kabilah utama ni, iaitu kabilah Kinanah. Siapa lagi ada dalam Kinanah? Quraisy. Dalam Quraisy siapa dia? Keturunan Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam, dengan Qais Ailan. Perang depan ni tuan-tuan. Marah kerana Al-Barrad memula Al-Barrad bunuh kawan tu dulu. Kemudian depa ni tak cari Urwah, bunuh cari Barrad, bunuh pula Barrad, menyebabkan dua-dua kabilah ni berperang yang tidak berkesudahan. Perang tak kira dah bulan haram ke, di tanah haram ke, depa langgar semua peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan tadi, yang telah dipakai oleh seluruh bangsa Arab. Sebab itulah perang yang berlaku ni dinamakan dengan perang apa tuan-tuan? Perang Fijar. Fijar tu makna perang yang melampaui batas yang telah ditetapkan, perang yang di dalamnya ada unsur yang bercanggah dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlibat ke tak dalam peperangan ini? Jadi sebahagian daripada para ulama tuan-tuan berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat, kerana ada riwayat Ibnu Hisham dan para ulama lain yang meriwayatkan cerita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada diriwayatkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perang ini tuan-tuan, iaitu Nabi kata apa? Kuntu unabbilu ala a'mami. Aku dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa zaman sebelum aku dibangkitkan menjadi nabi, sebelum diwahyukan kepada aku ajaran Islam ini, aku pernah terlibat dalam perang tersebut. Iaitu dengan Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan anak panah kepada pak-pak penakan dia yang terlibat dalam peperangan itu. Nabi pada ketika ini baru berusia 15 tahun menurut sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata Nabi pada masa itu umur dah dekat 20 tahun dah. Tapi tak ada masalah pada tahun tu, sebab perang ini berlarutan lama, bukan setahun, tapi 3-4 tahun berlarutan. Jadi dalam tempoh tersebutlah peperangan ini berlaku. Jadi para ulama yang menerima ni tuan-tuan atas asas apa? Atas asas ada riwayat
iaitu daripada Ibnu Ishaq yang menyatakan bahawa Nabi sendiri pernah menyebutkan bahawa dia terlibat dengan menyediakan anak-anak panah kepada pak-pak penakan, bapa-bapa saudara Nabi SAW dalam perang yang dipanggil dengan nama perang Fijar ni tuan-tuan. Tapi sebahagian para ulama tak mau terima cerita ni. Mereka tolak kisah ini tuan-tuan. Di antaranya, kalau saya nak sebut nama-nama ulama-ulama yang tak mau terima kisah ini, antaranya ialah pengarang kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, Dr. Akram Dhiya Al-Umari. Jadi kalau siapa-siapa baca buku-buku macam ni, dia tahu Dr. Akram Dhiya tak terima. Bahkan pengarang-pengarang kitab lain seperti Dr. Ibrahim Ali, Syekh Ibrahim Ali, yang tulis kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana kebanyakan para ulama ni tuan-tuan, mereka bila mengkaji ilmu sirah, dia nak sama macam ilmu hadis, yang mesti cek sanad tu satu persatu. Jadi ulama-ulama yang menolak ni tuan-tuan, menolak ni atas alasan tak ada sanad, walaupun Ibnu Ishaq meriwayatkan kisah ini tapi tanpa sanad, ambil mana? Jadi kita tak boleh nak bertanggungjawabkan sanad tersebut. Dan yang keduanya, kerana kisah ini bertentangan dengan Nabi SAW bersifat sebagai seorang yang ma'asum, yang Allah pelihara tata susila Nabi SAW daripada kecil lagi. Kita baca dulu, ingat tak kita baca cerita Ra'yul Ghanam? Nabi SAW memelihara kambing. Ketika Nabi duduk pelihara kambing tu, tiba-tiba Nabi tengok ada pesta di kota Mekah. Bila Nabi cuba nak pergi, Allah tidurkan Nabi SAW. Nabi tak boleh pergi tengok. 2 kali Nabi cuba pergi. Jadi perang ni ialah perang yang melanggar batasan syariat yang ditetapkan daripada sejak Nabi Ibrahim AS memerintah kota Mekah. Tak boleh perang dalam bulan haram. Tuan-tuan, Nabi terlibat dalam peperangan tersebut. Jadi dipatutlah kisah ni tuan-tuan. Itu alasan yang diberikan oleh para ulama. Jadi para ulama hak terima ni tuan-tuan, apa kata kurang-kurang pun ada riwayat daripada Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq ni bukan calang-calang orang yang paling alim dalam cerita tentang sirah Nabi SAW. Walaupun dia riwayatkan tanpa sanad, ada asas. Kerana kita boleh terjemah perkataan yang Nabi SAW sebut kuntu unabbilu ala a'mami itu dengan makna aruddu anhum nabla aduwihim idza ramauhum biha, iaitu Nabi SAW bukan Nabi sedia anak panah tu, tapi boleh diterjemahkan dengan makna Nabi tolong tepih guna perisai. Bila panah mai kena bapa saudara dia, Nabi akan tepih. Itu saja penyertaan Nabi, bukan Nabi terlibat tu dengan tolong sediakan penyertaan peperangan, bukan begitu maksudnya, tapi sekadar nak mempertahankan bapa-bapa saudara dia yang kerana orang-orang Qais Ailan serang ni sampai ke tanah haram, mereka tak peduli dah. Jadi pada ketika itu ada logiknya juga kalau kita nak terima kisah ini juga, selain daripada mereka nak sabitkan bahawa Nabi SAW satu orang yang akhlak mulia, yang bakal dilantik menjadi Nabi pada satu hari nanti. Jadi Nabi SAW ni menyertai semua aktiviti masyarakat dia. Takkan Nabi perang buat tengok saja lagu tu, macam tak berapa sesuai. Jadi nak tunjuk Nabi bukan untuk guru ada mengajak kita baca buku dah. Kematian dia api, ada kenuri kenara Nabi SAW terlibat. Kan kalau kita pun hari ni lah nak lantik jadi YB pun, kalau duduk dalam rumah, duduk dalam bilik kunci tu, siapa pun tak lantik tuan-tuan. Dia kena orang yang duduk di Gedong, orang Kedah kata barulah layak untuk nak dilantik jadi YB baru. Ini Nabi SAW. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan nak terima hak mana satu. Dan sedikit lagi maklumat berkenaan dengan peperangan yang dipanggil dengan nama perang Harbul Fijar ni tuan-tuan. Perang Fijar ni berlaku sebenarnya sebanyak 4 kali. Perang yang sampai melanggar batasan syariat ni berlaku 4 kali. Hak yang kita cerita ni yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali berlaku Harbul Fijar antara orang-orang Quraisy mewakili kabilah Kinanah dengan orang-orang daripada Qais Ailan, orang-orang Hawazin yang berperang dengan orang-orang Quraisy tadi. Okey, habis satu tajuk tuan-tuan. Tajuk yang seterusnya, tajuk yang kedua ialah Hilful Fudul. Hilful Fudul ni ialah satu perjanjian yang mulia. Al-Fudul maknanya sesuatu yang baik.
Perjanjian, nak terjemah macam mana saya tak tahu nak terjemah tepatnya. Hilful Fudul nama dia. Okey. Kisahnya tuan-tuan, kisah Hilful Fudul ni, sebagian ulama kata berlaku Hilful Fudul ni setelah 4 hari berakhirnya perang Fijar. Habis 4 hari perang Fijar, berlakulah Hilful Fudul ni. Iaitu ada satu orang laki-laki daripada Yaman, atau lebih tepatnya daripada satu kabilah nama kabilah Az-Zubaydi. Kabilah Zubaid, dia ni bawa barang dagangan dia daripada Yaman untuk diniagakan di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia main berniaga, main jual barang dia, jual barang, selesai jual balik lah. Tapi kali ni tuan-tuan, ada barang dia yang dia jual belum dilunaskan bayarannya, iaitu apabila dia jual barang dagangan dia ni kepada satu orang tokoh besar Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Siapa di kalangan sahabat yang tuan-tuan kenal bin dia bin Al-As? Siapa dia? Amru bin Al-As ni ayah dia ni. Jadi Amru bin Al-As ni dalam sejarah Islam baik ke tak baik tuan-tuan? Tak baik lah. Peringkat awal sebelum dia masuk Islam memang jahat. Dialah yang pergi ke Habsyah untuk bawa balik para sahabat yang hijrah ke sana pada tahun ke-5 hijrah. Dia Amr bin Al-As, dia rasuah habis semua batariqah, padri-padri yang ada di sana. Dia bayang siap. Najasyi pun dia nak rasuah juga, punya jahat. Dia tak puas hati bila Najasyi tolak, esok dia pi pula. Itu Amr bin Al-As, ni ayah dia. Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi ni beli barang daripada kawan ni, daripada Yaman ni, orang daripada kabilah Zabid. Dia tak bayar. Kawan ni pergi tuntut harga, pergi tuntut bayaran kepada dia. Dia kata, mana ada, aku tak ada beli apa pun. Jadi kawan ni susah hati, takkan nak balik saja ke Yaman, dah lah barang habis lagu tu saja, duit sekupang tak dapat, kurang-kurang dapat barang balik kalau barang tak laku pun. Jadi akhirnya dia pergi jumpa pembesar-pembesar Quraisy. Pergi jumpa pembesar Quraisy, semua menyebelahi Al-As bin Wa'il. Dia berkata, "Haish, hang mengarut ini tokoh besar orang mulia Quraisy, takkan dia buat lagu tu, ni fitnah." Jadi akhirnya dia tak ada tempat nak mengadu tuan-tuan. Esok pagi-pagi dia naik atas Jabal Abi Qubais. Tu ada istana lah ni, tuan-tuan tengok tu kan. Dulu bukan jauh mana pun dengan Kaabah. Dia naik atas bukit tu tuan-tuan, dia bersyair. Orang Arab kalau tekak kita kata lagu tu dia tak berasa. Kita kata haimar, kalau kita kata lembu dengan marah, Arab dia tak berasa. Tapi kalau kata dengan syair, dia tak boleh lupa sampai bila-bila. Syair ni dia panggil hijab. Jadi dia naik atas bukit Jabal Abi Qubais, dia bersyair. Bunyi syair dia, ya ala fihrin li mazlumin bida'atuhu bi batni makkah na'id dari wan nafari wa muhrimin ash'athin lam yaqdi umratahu ya lal rijali wa bainal hajri wal hajari innal harama liman matat karamatuhu wala harama li thawbil fajiril ghudari. Faham tak anda? Gaya tuan-tuan tengok macam faham. Saya tayar pun tak terjemah, susah juga, tapi makna dia lebih kurang. Dia kata, wahai ahli Fihr. Fihr ialah Quraisy. Wahai orang-orang keluarga anak pinak orang Quraisy, limadlumin bida'atu, tolonglah, bantulah orang yang telah dizalimi barang dagangannya. Bi batni Makkah, ni di tengah-tengah bumi Mekah ni, tanah haram. Na'id dari wan nafri, aku ni pula orang yang jauh daripada negeri aku, orang Yaman, dan juga daripada kaum kerabat aku, An-Nafar. Wa muhrimin ash'athin lam yaqdi umratahu, aku pula dalam keadaan ihram ni, ihram pun tak buka lagi, rambut kusuk masai, tak selesai lagi ihram aku ni. Ya lar rijali wa bainal hijri wal hajri, wahai tokoh-tokoh Quraisy yang berada di antara Hijr, ni tempat-tempat mulia lah. Hijr Ismail duduk kat Kaabah, duduk kat tu, tapi kezaliman mereka sokong. Dan juga Hajarul Aswad. Panjanglah dia kata tu tuan-tuan. Dia kata takkan ni tanah haram pada orang-orang macam ni. Bila dia sebut perkataan-perkataan ni, orang Arab dengar ni tuan-tuan, dia tak boleh sabar dengar. Terkejut dia bila dia bersyair lagu tu. Jadi orang yang mula-mula dengar syair ni dan sahut seruan tu ialah
Az-Zubair bin Al-Muttalib. Siapa tuan-tuan? Bukan Zubair bin Al-Awam, Zubair bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi lah. Dia kata ma li hadza matrak, panggilan ini, seruan ini kita sekali-kali tidak akan abaikan, kita tak akan tinggal, kita mesti tolong dia, kita mesti bantu dia. Jadi dia pun kumpulkan orang-orang Arab yang boleh bersama dengan dia untuk membantu lelaki daripada kabilah Bani Zabid ni untuk kembalikan haknya yang telah dirampas oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Jadi ada 3 kabilah yang sambut seruan ni. Satu tuan-tuan, nama dia Bani Hashim, iaitu keturunan Nabi kita SAW. Yang kedua Bani Zuhrah, juga keturunan baik juga, keturunan sebelah mak Nabi, kabilah Bani Zuhrah. Zuhrah tu kan dua beradik dengan Qusay. Kabilah Bani Zuhrah, mana keturunan Nabi kita ni memang keturunan baik-baik belakang. Dan yang ketiganya ialah kabilah Bani Taim, kabilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dalam Arab ni, kalau saya dah sebut dalam ceramah dalam kuliah kita ni, sebut Bani Adi, tu hak jahat tu. Bani kabilah pada kabilah Abu Umar bin Al-Khattab. Bani Makhzum, tu kabilah jahat zaman jahiliah dulu ni, iaitu sebenarnya Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid. Ni semua hak tak apa guna belakang ni kan. Bani Sahm tu hak Al-As bin Wa'il As-Sahmi tu, ni kabilah-kabilah hak tak guna belakang. Hak jahat dia berkelahi dengan Bani Hashim, berkelahi dengan Bani Taim, Bani Zuhrah. Depa ni lah. Lalu depa pun berkumpul di rumah satu orang tokoh Quraisy yang terkenal, nama dia Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni orang Bani Taim, Bani kabilah Abu Bakar, orang tua dah, yang sangat dimuliakan kerana orang yang sangat pemurah orangnya. Jadi mereka berhimpun di rumah Abdullah bin Jud'an. Akhirnya mereka tanda tangani satu perjanjian yang dipanggil dengan nama Hilful Fudul. Setengah ulama kata nama Hilful Fudul ni kerana dalam pertemuan yang dibuat di rumah Abdullah bin Jud'an ni hadir 3 orang laki-laki, 3 tu nama dia Fadl, Al-Fadl. Yang pertama nama dia Al-Fadl bin Fudalah, yang kedua nama dia Al-Fadl bin Al-Harith, dan yang ketiga nama dia Al-Fadl bin Wada'ah. Sebagian ulama kata nama Hilful Fudul ni diambil dengan sempena nama 3 orang ni. Al-Fadlu jamak dia Fudul. Hilf perjanjian yang dihadiri oleh 3 orang yang bernama Al-Fadlu. Al-Fadlu makna dia sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Bertepatan pula dengan perjanjian itu ditandatangani, disepakati untuk suatu perkara kebaikan. Jadi sebab itulah nama perjanjian ini terkenal dengan nama Hilful Fudul. Jadi depa pun tuan-tuan keluar daripada rumah tu buat umum tu persetujuan, bersyair pula, innal fudula ta'aqadu wa tahalafu alla yuqima bi batni makkah zalimu. Geng-geng kami ni yang menyertai perjanjian Fudul ini telah pun bersepakat, bersetuju bahawa tidak ada siapa yang boleh duduk di bumi Mekah ni orang yang zalim kepada orang lain. Mereka pun terus pergi rumah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, pak ayah kepada Amru bin Al-As. Lalu mereka ketuk pintu dia, panggil mai keluar, mereka ramai pergi. Akhirnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi tuan-tuan bila tengok ramai, mereka gertak dia. Ketika tu dia bayar harga yang dituntut oleh laki-laki tadi. Selamatlah laki-laki ini daripada kezaliman yang dilakukan tersebut. Jadi syahidnya ialah semasa perjanjian tu ditandatangani di rumah Abdullah bin Jud'an ketika Nabi SAW berusia lebih kurang 20 tahun ataupun dalam lingkungan tersebut, Nabi SAW ada sama. Nabi pun kata setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi kata laqad syahidtu ma'a umumati hilfan fi dari Abdullah ibn Jud'an ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Nabi kata dulu masa di zaman jahiliah dulu,
sebelum aku dilantik menjadi Nabi, sebelum aku dikurniakan wahyu, aku pernah menyertai satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, dan aku amat suka perjanjian seperti itu lebih daripada aku suka unta merah diberikan kepada aku. Sekiranya walau du'itu, kalaulah aku diajak lagi, lah ni aku jadi Nabi dah, aku jadi orang Islam dah pada ketika ni, aku diajak lagi kepada perjanjian seperti itu, la ajabtu, nasaya aku akan pergi, aku akan sambut seruan tersebut. Yang buat tu seperti apa tuan-tuan? Orang Islam ke orang bukan Islam? Orang bukan Islam. Walaupun orang yang buat tu bukan Islam sekalipun, tapi hak yang dia ajak tu benar baik, benda yang tidak bertentangan dengan syariat, aku akan sertainya. Hadis ini tuan-tuan adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Humaidi, rawahu Al-Humaidi an Sufyan an Abdullah an Muhammad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih menurut para ulama kita. Jadi syahid hadis ini tuan-tuan, Nabi terlibat dalam peristiwa tersebut, dan juga ia menjadi suatu ruang yang terbuka luas kepada umat Islam. Kalaulah hari ini ada mana-mana negara walaupun bukan Islam, macam kita lah ni, menyertai PBB lah, menyertai ASEAN kah, menyertai apa-apalah kesepakatan di peringkat antarabangsa, walaupun dianjurkan oleh orang bukan Islam, boleh tak umat Islam ikut serta? Kerana hadis inilah, penyertaan Nabi SAW inilah, kita orang Islam boleh juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berhenti, ialah kita nak kenal sikit Al-As bin Wa'il As-Sahmi ni. Watak ni watak baik ke jahat ni? Waktu jahat ni, geng-geng jahat belakang ni. Jadi dia ni tuan-tuan, Al-As bin Wa'il ni, kita selalu baca surah Al-Kawthar. Surah tu jarang orang tak apa ya, pasal kerap baca, pasal pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat last tu ditujukan kepada dia. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, yang tak suka, yang mencacimu itu, dialah yang terputus. Apa dia tu makna tuan-tuan? Al-abtar, yang tak dapat manfaat daripada keturunan dia sendiri. Ceritanya tuan-tuan, dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan Nabi kita SAW ni, Allah uji Nabi, antaranya kematian anak. Nabi kita ni anak dia semua mati. Yang tinggal setelah Nabi SAW wafat hanya Fatimah seorang. Anak laki-laki setelah Nabi diberikan wahyu, saatnya semua mati. Al-Qasim, Nabi dapat wahyu, Nabi jadi Nabi, saat meninggal seorang nama Al-Qasim. Tak lama pula meninggal pula lagi yang bernama Abdullah ataupun At-Tayyib, meninggal juga. Jadi bila mati dua orang anak, Ibrahim pula lagi lah. Ibrahim mati tahun ke-9 tu, baru Nabi dapat anak kan, setelah kahwin dengan diberikan oleh Muqawqis, bagi kat Nabi SAW satu orang hadiah daripada Mesir, iaitu Maryah Al-Qibtiyah, barulah dapat Ibrahim. Jadi lambat lagi, yang mati dua orang ni. Jadi bila mati anak laki-laki ni tuan-tuan, satu kehilangan, sebab orang Arab tak suka anak perempuan. Jadi bila mati, dia kata kat Nabi, dia kata hampa nak ikut dia tu abtar, orang yang tak ada keturunan, anak jantan semua mati, hina lah. Sedangkan dia ada anak pada ketika tu. Anak dia siapa dia? Anak dia Amr bin Al-As, dan anak dia lah yang paling segak di tanah Arab ni, nama Umarah. Umarah tu bukan dia, anak Al-Walid. Anak dia nama Al-Walid. Jadi tuan-tuan, dia ada anak. Nabi SAW mati habis anak. Jadi dia hina Nabi bila anak tak ada. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Inna a'tainakal kautsar. Ujung surah tu Allah sindiak dia. Allah kata, dah, yang cela kamu tu lah, yang duk maki kamu tu lah, Al-As bin Al-Wa'il tu, dialah Al-Abtar yang sebenarnya. Betul tak dia Al-Abtar? Orang yang tak dapat manfaat daripada anak, walaupun anak dia hidup, dia tak dapat manfaat sebab anak dia masuk Islam. Adik kepada Amru masuk Islam sebelum daripada Amru bin Al-As masuk Islam. Jadi adik dia ni hang doa lah lagu mana pun, ayah hang bukan Islam, mati kafir,
tak akan dapat manfaat daripada anak dia. Amru bin Al-As walaupun jahat sebelum Islam, tapi setelah dia masuk Islam tuan-tuan, dia boleh lagi doa kat ayah dia. Ada manfaat yang ayah dia dapat daripada dia? Tak dapat. Itulah al-abtar yang kita kena faham daripada ayat ni, iaitu kita ni tuan-tuan, kalau ada anak, alhamdulillah saya ada anak, tuan-tuan pun ada anak. Hak tak nikah ialah tak ada anak-anak kan. Hak ada anak ni, kita harap kita akan dapat manfaat daripada anak kita, kurang-kurang dapat doa daripada anak yang salih yang kita didik. Tapi kalau anak kita ada tuan-tuan, tapi anak tu tidak boleh memberi manfaat kebaikan kepada kita setelah kita mati esok ni, kita bimbang, kitalah orang yang al-abtar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Jadi mailah tuan-tuan, kita pakat-pakat didik anak kita, ajak anak kita, ajak depa kepada agama ni. Jangan biar depa tuan-tuan jadi sesat. Kita ya yang buat kebaikan, tapi anak kita kok suka dia nak jadi apa, tak boleh. Kita kena didik dia sehingga akhirnya yang dapat manfaat daripada anak tu ialah kita sendiri tuan-tuan. Jadi saya ingat kuliah kita malam ni, kita berhenti dekat tu dululah. Dua tajuk yang kita ikut pada malam ni, iaitu Harbul Fijar, dan yang keduanya ialah Hilful Fudul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.